Kadang-kadang bila kita dengar orang tu baca Quran, sedap bacaan dia. Kadang-kadang lagunya sedap, tapi kita rasa macam tak ada lah benda tu menarik, kan? Kita tu tak tertarik dengan bacaan tersebut. Okey. Jadi antara benda, antara perkara yang menyebabkan perkara itu terjadi pada lahjah ataupun kaedah kita membaca sebutan tu. Kita nak sebut bunyi-bunyi yang berada dalam Al-Quran tu, kan? Dia ada bunyi-bunyi tertentu. Contoh macam ba bagi atas bunyi, walaupun ba saja, ba bagi atas bunyinya, kita tengok kok mana kita nak bunyi. Kadang-kadang kita dengar orang baca Quran macam ni, ba alhamdulillahi rabbil, kan? Pernah dengar kan? Ataupun kita dengar bunyi itu macam dia ngaji, tapi bila kita dengar macam orang pekan mengaji tu. Sebab apa? Sebab lahjah tu, kaedah sebutan tu, cara nak menyebut itu, dia panggil dia dah masuk kepada kedaerahan. Kan? Cara kita nak baca tu dia dah jadi macam ala-ala Melayu sikit. Itu bukan lagu, itu bukan lagu, bukan taranum, tak. Itu cara kita nak baca tu. Kan? Saya pernah yang mengaji tu, dia baca apa? Fasajadu illa iblis. Sebab apa dia baca gitu? Sebab dia memang biasa sebut gitu. Dia orang Terengganu, kan? Dia sebut iblis. Jadi dalam Al-Quran pun bila dia baca, dia sebut iblis juga. Jadi insya-Allah hari ni, malam ni, saya akan huraikan sedikit secara umum mungkin berkaitan dengan makhraj. Hari itu kita dah cerita tentang makhraj umum. Makhraj umum membaca Al-Quran, dia ada makhraj umum dan juga dia ada makhraj khas, khusus. Contoh saya kata makhraj umum dia ada 5, kan? Makhraj umum dia ada 5. Antara makhraj umum tu salah satunya adalah halqum kita ni. Halqum kita. Jadi makhraj khas pula, huruf kha dengan huruf hamzah. Contoh, huruf kha dan juga huruf hamzah tu dua-dua duduk dekat halqum. Tapi halqum bahagian mana? Huruf hamzah, halqum bahagian mana hamzah tu? Masing-masing duk tegang, kok mana dia keluar? Kok mana dia keluar pun tak tahu, tapi bunyi gitulah. Kok mana bunyi a? Okey. Ada orang baca, kan? Ramai yang baca yu'minu. Yu'minun, huruf hamzah. Tapi hamzah tu dia pergi kat mana? Dia pergi dekat huruf ain. Kita baca pula apa dia? Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf ain pula. Huruf ain duduk kat mana? Huruf ain dekat alqum juga. Tapi kita biasa bunyikan huruf ain tu keluarnya ke hidung. Sebab tu dia bunyi betul? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin duduk kat rongga hidung. Jadi insya-Allah kita akan tengok sedikit berkaitan dengan makhraj umum dan juga makhraj khas. Secara umumnya makhraj itu dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu al-jauf, ini saya ada cerita dulu, al-jauf, al-halq, al-lisan, syafatan dan juga khayshum. Al-jauf, rongga mulut. Al-halq, halqum kita tu. Al-lisan, lidah kita. Syafatan, iaitu 2 bibir, dan juga khayshum, iaitu rongga hidung. Dan saya pun dah huraikan juga sebelum ni, daripada 5 rongga umum tersebut, 2 akan terjadi dengan sendirinya, kan? 2 itu terjadi dengan sendirinya, iaitu yang pertama jauf, iaitu rongga mulut. Rongga mulut ni kita tak payah buat lah, kita tak payah nak fikir banyak sangat pun dia akan jadi. Contoh kita panjangkan bacaan waladha, tu rongga mulut lah tu. Dekat mana? Yang memanjangkan. Setiap kita memanjangkan bacaan, maka itu adalah makhraj untuk al-jauf. Sebab apa? Keluar daripada al-jauf ni bacaan mat. Mat tu apa dia? Mat tu bacaan panjang.
kan? Dua harakat je, duduk kat jauh lah. Bismillah, Bismillah, kan? Lidah duduk kat mana, mulut duduk kat mana, gigi kat mana, semua tak terjejas, semua duduk kat tempat dia, tapi ada bunyi tu, maka itu adalah al-jauf. Okey, nampak ya? Jadi yang pertama terjadi dengan sendirinya iaitu al-jauf, iaitu rongga mulut. Dan juga yang kedua yang terjadi dengan sendirinya iaitu pada khayshum. Kan? Khayshum tu apa? Khayshum itu adalah rongga hidung. Rongga hidung. Okey, yang terjadi dekat rongga hidung, yang keluar dekat rongga hidung ni apa dia? Yang keluar dekat rongga hidung ni huruf yang ada sifat dengung. Ya? Okey, huruf-huruf yang ada sifat dengung. Jadi yang keluar dekat rongga hidung ni adalah huruf-huruf yang memiliki sifat dengung. Huruf apa yang ada sifat dengung? Huruf apa? Huruf nun dan juga mim. Nun dengan mim ni dia ada bunyi dengung. Sebab itu dia akan duduk dekat rongga hidung. Tapi bila kita perhalusi balik, kita tengok balik, kedua-dua makhraj tersebut, iaitu al-jauf dengan khayshum ni, rongga mulut dengan rongga hidung ni, yang keluar dekat situ bukan huruf tapi lebih kepada bunyi. Okey, bukan huruf tapi bunyi. Iaitu yang pertama, rongga mulut tadi bunyi apa? Bunyi bacaan panjang. Bunyi bacaan panjang duduk dekat rongga mulut. Dan juga yang kedua, bunyi bacaan ghunnah ataupun dengung duduknya dekat rongga hidung. Okey. Daripada 5 makhraj umum tadi, 2 dah pun selesai. Sebab apa selesai? Sebab dia jadi dengan sendirinya. Dalam kitab pun dia dah kata dah, dengung itu adalah perbuatan, dengung itu adalah perbuatan hidung, bukan perbuatan lidah. Kita takkan boleh membunyikan bacaan dengung itu menggunakan lidah. Okey, contoh kita kata apa? Amma. Kalau kita tutup hidung, bunyi tak? Siapa nak try? Nak try membaca dengan bacaan amma ataupun surah An-Naba kan? Amma yatasa, amma. Kalau kita tutup hidung, dia bunyi tak dengung tersebut? Sengau tu bunyi, dia tak bunyi. Sebab apa tak bunyi? Sebab perbuatan yang boleh membuat, anggota yang boleh membuat bunyi dengung itu hanyalah hidung sahaja. Okey, nampak Jadi tinggal lagi tiga makhraj yang kita nak khususkan. Okey, yang pertama, makhraj khusus yang pertama ni kita nak membunyikan daripada halqum. Sebab dua tadi dah selesai kan? Dua tadi khayshum dengan al-jauf dah selesai. So tak ada masalah yang tu. Jadi kita nak tengok pada bahagian halqum. Okey, huruf yang keluar daripada bahagian halqum. Huruf yang keluar dari halqum ni dia ada 6. Dia ada 6 huruf yang keluar daripada halqum. Iaitu yang pertama huruf hamzah, yang kedua huruf ain, yang kedua huruf ghain, yang ketiga huruf ha, yang keempat huruf kha, 5 ain dan juga 6 ha. Kita boleh rangkumkan dalam perkataan aghin kha'ahu. Itu rumus. Itu rumus ataupun formula untuk kita menghafal huruf-huruf tersebut. Huruf izhar halqi. So saya tak bagilah, saya tak ada lah hard kopinya tu. Balik nanti Google dengan je huruf izhar halqi, keluarlah benda itu. Okey. Cuma yang nak cakap macam ni. Dia ada 6 huruf. Huruf yang keluarnya daripada bahagian halqum ni dia ada 6. Okey. Hamzah, ain, ghin, ha, kha, ha. Tu dia ada 6 huruf tersebut. Tapi kita nak tengok satu persatu. Keluar daripada pangkal halqum. Halqum kita ni yang paling bawah sekali, betul kan? Pangkal yang paling bawah kan? Kalau pokok, dia kata pangkal pokok tu kat mana? Yang bercantum dengan tanah tu kan? Yang bercantum dengan tanah itulah pangkal tu kan? Jadi halqum ni kat mana halqum? Halqum kat mana? Tak ada orang tunjuk kat sini kan? Halqum saya kat sini ustaz. Tak ada. Halqum semua kat sini. Jadi duduknya di pangkal halqum. Keluar dua huruf yang itu huruf hamzah.
dan juga huruf ha. A. Okey, a dan juga ha. Huruf ha ni dia perlu berhati-hati. Sebab apa? Sebab ramai yang tergelincir terus pergi ke dada. Ha. Okey. Allahu la ilaha, habis nafas. Okey, tak, dan itu huruf ha yang sampai, dia tak adalah sampai ke dada. Hu tak. Okey. Kita buat a. Cuba yang kita kata a. Dekat mana yang tersepit halkum kita tu? A. Maka dekat situlah juga keluarnya huruf yang kedua, iaitu huruf ha. Alhamdulillahi Allahu, kan nak azan kan, Allahu akbar, Allahu okey, tak ada bunyi azan yang terlebih-lebih ha dia, Allahu akbar, maka dia takkan habis yang kedua tu sebab nafas dia habis dulu. Jadi perbezaan dia, huruf ha jangan sampai kita tekankan keluarkan sampai ke dada. Ha tak. Okey, tak, dia tak ada sampai ke dada gitu. Hanya dekat alkum saja. Kita nak kenal mana tempat keluar huruf ha ni, sebab ha ni dia confuse sikit. Sebab apa dia confuse? Dia dah dekat dengan huruf ha, dekat juga dengan huruf kha. Dia ha. Dekat mana tu kita nak kenal pasti tempat dia, kita cuba letakkan dulu baris pada hamzah. Hamzah bagi atas bunyi a. Nampak? Hamzah bagi atas bunyi a. Kita saktah. Okey. Dalam kitab, dalam buku-buku, pernah saya jumpa dalam buku tajwid tu, dia kata apa? Untuk nak bunyikan hamzah ni, dia ada sedikit saktah. Okey. Cuma bukan saktah yang 2 harakat tu lah. Saktah yang berhenti dengan kadar 2 harakat, bukan saktah yang tu. Tapi dia ada saktah kat situ, maksud dia Kokok ada terbaca kan? Kokok ada yang bila baca buku tajwid terjumpa saktah pada hamzah. Maksud dia, bila kita nak menyebut huruf hamzah tu, dia ada terputus sikit suara, kan? Terputus sikit suara tu. La ila, kan? Nak sampai i tu kan dia ada gap sikit, putus sikit suara. Maka itulah maksud saktah dalam huraian tu. Kokok ada baca buku nanti, kan, baca buku dia kata apa, saktah pada hamzah. Dah kita pun baca apa, fil akhirah. Sebab saktah 2 harakat, kita dok faham saktah 2 harakat. Tapi bacaan tu ada, cuma bukan qiraat kita yang baca. Tu dia. Okey, balik pada tadi kan. Kita nak membunyikan huruf hamzah, kita cari dulu. Kita nak membunyikan huruf ha. Kan, huruf ha tu kita cari dulu mana tempat hamzah. Cara dia, letakkan baris pada hamzah. A. Hamzah bagi atas bunyi a. Waktu kita membunyikan a, okey, tengok kat mana yang tersekat kita tu. Ataupun kita matikan huruf hamzah tersebut. A. Nampak tak? A. A. Maka dekat situ juga tempatnya, tempat keluarnya huruf hamzah, iaitu ha ataupun ah. Minal halikin, minal halikin. Tak perlu sampai minal halikin. Sadaqallahul azim. Sebab apa? Lafaz dah habis. Okey, jadi huruf ha, kita nak kenal pasti dia, letakkan baris dulu pada huruf hamzah. Pak Hamzah dah biasa buat kan? Hamzah dah biasa buat. Okey, Hamzah dah biasa hidupkan, dia dah matikan huruf hamzah tersebut. Itu yang pertama, duduk di pangkal. Naik sikit daripada huruf, kedua-dua huruf tersebut keluar lagi 2 huruf, iaitu yang pertamanya huruf ha. Yang pertamanya huruf ha, dan juga yang keduanya huruf apa? Huruf ain. Okey, yang pertama huruf ha, kedua huruf ain. Macam mana nak bezakan dia? Huruf ha, bagi kita orang Melayu kita ni, orang dulu-dulu dia ada sebut, nak menyebut huruf ha itu dikenali juga ha tersebut dengan nama ha pedas. Kenapa ha pedas? Saya cuba-cubalah kan, sebab kita dah duduk dalam bidang ni. Bila ada satu-satu formula, satu-satu tu kita cuba-cubalah nak tengok apa kaitan dia. Rupa-rupanya bila kita makan pedas ni,
kita mungkin okey lah kan. Cuba kita tengok budak-budak kalau dia makan pedas, apa dia buat? Dia buat apa? Jadi itulah kita nak buat tu. Untuk awal-awal ni boleh lah sebut ini huruf apa? Huruf sebab apa? Sebab nak ambil feel pedas tu. Tapi jangan buat dalam ngaji. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bacaan tersebut dia jadi terlampau. Okey. Kita baca Quran tak boleh terlampau. Kan? Terlampau tu tak boleh. Yang itu kaedah. Okey, kaedah nak kenal huruf tersebut, maka dia pedas. Cuma bila dah dapat kaedah tu tak payahlah kita juga. Dia ambil angin awal tu lama sangat, tak perlulah. Kan? Cukuplah sekadarnya. Kan? Pedas juga. Juga. Tapi tak adalah okey. Nama tu kita lah orang Melayu kita ni meletakkan itu dengan nama pedas. Okey. Jadi kaedah tu bila kita buat cuba kita perasankan dekat kita punya halkum tu. Boleh saya guna perkataan perasankan? Dekat mana yang berfungsi dekat mana yang berfungsi cara sama je. Yang pertama letak baris dia yang kedua matikan dia kan. Ahsani taqwim, ahsani okey. Dah dapat huruf maka dekat situ jugalah tempat keluar huruf ain. Huruf ain ni huruf kritikal bagi kita orang Melayu. Kenapa kritikal? Sebab kita tak letakkan pada makhraj dia, susah nak letak kat makhraj ni. Biasa dia akan tergelincir juga. Pergi dekat mana? Pergi dekat naik kat hidung. Okey. Tadi kita dah dapat dengan kan, huruf dua tersebut. Sekarang ni buat pada huruf ain. Maka kita akan nampak ain bagi atas bunyi payah nak menggaya tu kan. Kalau kita rasa payah tu, ingat semula dekat mana huruf tadi. Kan, nampak tak? Dia tak ada kan. Kalau kita biasa bunyi dia akan duduk dekat rongga hidung kan. Dia akan rongga hidung. Sekarang ni huruf itu hanya duduk kat halkum saja tanpa melibatkan hidung sikit pun. Okey. Jadi dia akan bunyi wallahu a'lamu bima. Okey. A'lamu wallahu dia akan duduk kat hidung. Wallahu a'lamu. Minta maaf lah, tak berapa reti nak buat kat hidung. Dulu jangan risau, dulu saya pun kat hidung juga. Lepas kena tibai, kena rotan, kena jemur, barulah jadi. Itu pun rasa-rasa kalau mengaji dengan orang Arab ni, dia salah lagi. Kan, dia bunyi salah lagi. Jadi huruf ain tu tidak melibatkan rongga hidung. Dia hanya melibatkan halkum. Nampak Malam ni saya tunjukkan kaedah je lah. Untuk mendapatkan bacaan yang betul ni kena cari cikgu lah. Kena cari cikgu, belaga lutut dengan cikgu tu. Tolong tengok. Okey, tolong tengok. Jadi ke dok bunyi ni okey, dia perlu khusus lah kan. Okey, jadi itu huruf ain. Nak tahu kaedah dia sama macam huruf iaitu tempat keluar yang sama. Peringkat yang paling tinggi dalam bahagian halkum, mana paling atas dalam bahagian halkum, keluar daripadanya dua huruf, iaitu huruf ghain dan juga huruf kha. Nampak? Yang pertamanya huruf ghain dan juga yang keduanya huruf kha. Okey? Macam ni kita nak kenal bunyi bahagian halkum bahagian atas ni. Dia ada minta maaf cakap kan, dia ada satu bunyi berkeladak sikit tu. Kha, gha. Okey? Anil ghafilin, gha.
ghafilin, ghafilin. Ataupun khairun, khairun. Okey, dua huruf yang duduk bahagian halqum, tapi bahagian paling atas iaitu dua huruf tu kha dan juga ghain. Nampak tak persamaan kedua-dua huruf tu dia ada bunyi berkeladak sikit. Kha, ghain. Nama dia ghain, ghainun. Tapi kita nak cepat. Kan, kita orang Melayu kita nak cepat. Kan, mengaji pun nak cepat dapat. Jadi kita panggil dia huruf apa? Ghainun. Huruf apa kita panggil? Ghain. Sampai kat jengka huruf benda ni, huruf ghain. Ain ghain. Itulah dia kedua-dua huruf. Jadi salah ke tak? Berdosa tak kita ni? Tak berdosa sangat. Tak berdosa lah. Sebab apa? Sebabnya huruf tersebut tidak melibatkan berubahnya maksud. Kalau kita kata kha dengan W, berubah kan? Kha dengan W tu berubah. Tapi kalau ghain dengan ghain, sama je bendanya. Okey. Jadi itu dia 6 huruf duduknya di bahagian halqum, yang mana halqum ini kita bahagikan pula, bukan kita lah. Kita mengambil ulama-ulama yang telah membahagikan halqum ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama pangkal halqum. Geleng pada dah. Baru huruf halqum tu. Okey, bahagian pertama pangkal halqum, keluarnya huruf apa? Huruf hamzah, a, i, u, dan juga huruf ha, ha, hi, hu. Alif bagi atas bunyi apa? Alif bagi atas tak ada bunyi. Kenapa tak ada bunyi? Sebab alif tak ada baris. Alif tidak ada baris. Sajalah kan, kita imbas semula. Alif tidak ada baris. Tak percaya buka Al-Quran, tengok mana alif ada baris. Tapi yang Rasam Osmani lah. Cari yang Rasam Osmani Al-Quran yang ada baris. Ada jumpa tak? Kalau ada jumpa, 2 kemungkinan. Yang pertama, tersalah cetak. Yang kedua, terlebih dakwat. Sebab ada Quran ni, ada Quran yang titik dia tu terlebih. Titik dia tu terlebih. Cek-cek rupanya terlebih dakwat. Dakwat tu macam menitik ke apa tak tahulah. Itu dia 2 kemungkinan. Kalau mengikut kaedahnya, alif tidak akan ada baris. Yang berbunyi a, i, u yang ada baris tu, itu adalah huruf apa? Hamzah. Alhamdulillah tu Ustaz. Alhamdulillah juga namanya hamzah. Tapi hamzah apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal, tapi tetap hamzah, bukan alif. Alif dia tak ada baris. Jangan tersalah sikit. Mesti nak tanya kan, Ustaz, dulu yang kita belajar dulu, alif datang a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u tu macam mana Ustaz? Berdosa tak? Yang belajar yang macam itu dulu, maka berterima kasihlah pada guru tersebut, sebab kita boleh juga mengaji waktu ni. Mungkin waktu tu kaedah dia lain, tak boleh sama dengan kaedah ni, sebab kita tak faham kaedah dulu macam mana. Sama juga macam kaedah Iqra' kan, Iqra' terus pada bunyi. Kalau kita tak belajar kaedah Iqra' tu, maka kita akan cakap salah. Salah ni sebab apa? Sebabnya bunyi macam tu. Kita belajar dulu kaedah tu, baru boleh kata salah ke betul ke kan. Kaedah itu kaedah. Tapi bila duduk dalam Quran, Al-Quran tidak ada baris pada huruf alif. Dia tak ada baris. Okey, selesai bahagian halqum. Sekarang ni kita naik pula pada bahagian pangkal lidah. Tadi halqum, dan kita ada dengar perkataan ataupun istilah yang digunakan pangkal halqum kan. Sekarang ni pangkal lidah pula. Pangkal lidah ni kat mana? Pangkal lidah kat mana? Tak boleh tunjuk Ustaz, tertelan jari kan. Okey, pangkal lidah ni dekat belakang ni. Kalau kita, tapi kena tahu juga, kena kenal juga. Balik nanti kita masuk bilik, pastikan bilik itu kita seorang je lah. Masuk bilik, tutup pintu rapat-rapat, ambil cermin paling besar, nganga depan cermin. Tengok mana pangkal lidah kita. Dulu saya buat macam tu sebab nak kenal. Tapi dah bocor rahsia malam ni kan. Dululah saya buat, tengok, oh kat situ punya pangkal lidah. Maka kita tengok pangkal lidah ni yang paling belakang tu, dia akan naik. Setengah buku, setengah kitab dia kata apa? Pangkal lidah yang diangkat untuk diangkat mengenai lelangit lembut. Bila saya baca macam tu, saya pun dah confused dah.
baru tahu ada lelangit lembut. Kan lelangit lembut, lelangit keras ni baru tahu ada. Masa tu lah baru tahu ada lelangit lembut dan juga lelangit keras. Tapi bila dah agak lama tengok benda tu, maka saya dapat buat satu kesimpulan. Apa dia? Kalau dia katakan bahagian lidah, kata dah dia letakkan satu bahagian lidah, maka bahagian lidah tu hanya akan pergi dekat tempat yang berdekatan dengan dia je. Contoh macam ni kan, dia kata apa, pangkal lidah serta membetuli langit-langit yang hampir dengan anak tekak. Ni lain, bukan macam ni. Yang tu, yang lelangit lembut tu, dia kata pangkal lidah yang diangkat dan kena pada lelangit lembut. Cuba kita bayangkan, pangkal lidah kita kat belakang, cuba dikatakan dekat situ, ini cuba je lah, cuba bayangkan, dia katakan dekat situ pangkal lidah yang diangkat mengenai diangkat dan kena pada gigi gunting hadapan. Cuba buat, macam mana nak buat? Boleh buat? Tak boleh buat. Pangkal lidah ke belakang ni diangkat ke gigi gunting depan, boleh buat? Macam mana nak menggayakan? Ataupun dia kata apa? Dia kata jangan buat. Dia kata hujung lidah yang diangkat, hujung lidah diletakkan di lelangit lembut. Langit lembut kat mana? Kat belakang ni. Cuba letak. Boleh? Tak boleh. Jadi saya tengok-tengok, barulah saya faham kaedah tu. Lidah ni dia hanya duduk, katalah ni pangkal lidah, ni hujung lidah. Bahagian pangkal lidah ni dia takkan pergi mana-mana, dekat situlah dia akan duduk. Dia kata untuk mengenai lelangit lembut. Kita tak tahu langit lembut kat mana, kita tengok pangkal lidah tu kat mana, maka dekat situlah dia langit lembut dia, iaitu atas dia lah. Pangkal lidah, ni hujung lidah, ni pangkal lidah, hujung pangkal lidah. Huruf qaf dan juga kaf, nampak? Qaf dan juga kaf duduk di bahagian pangkal lidah yang diangkat ke lelangit lembut. Kita tak tahu mana lelangit lembut tu, tengok mana pangkal lidah, atas dia tu lah lelangit lembut. Dia takkan pergi ke lain. Okey. Jadi keluar daripada bahagian pangkal lidah yang diangkat ke lelangit lembut ini dua huruf iaitu qaf dan juga kaf. Jadi untuk latihan dia, pertama kita letakkan baris qaf, baris atas bunyi qa. Nampak bunyi yang seketul keluar tu, qa. Bukan kha, tak, qa. Pangkal lidah naikkan ke atas, tekankan dia, qa. Ataupun matikan qaf tersebut, aq. Nampak? Aq. Tu dia. Jangan kita meletakkan baris aq. Bukan. Itu kuih. Okey. Dia matikan qaf tersebut. Ini kaedah untuk kita tahu makhraj tu dekat mana, tempat nak keluar tu kat mana. Yang pertama matikan dia. Yang pertama letak baris dia, qa. Qa pada atas bunyi qa. Tu dia qa. Yang kedua matikan. Yang waktu matikan ni perlu diletak kat tempat yang qaf baris atas tadi, qa. Kesan dulu kat mana, qa. Aq. Itu yang pertama, yang paling belakang, depan sikit daripada qaf tadi, qa. Kan kita kenal dulu qa tu, yang saya suruh balik nanti buka cermin luar-luar, kena pasti dulu mana pangkal lidah kita tu. Qa, depan sikit daripadanya iaitu huruf kaf, dia jadi ka. Tadi qa, yang ni ka. Dia agak lembut sikit dan juga pada sifatnya dia ada sikit angin yang keluar, ka. Qaf tadi ada tak? Qaf tadi tak ada angin, qa, ka. Okey, ka, ki, ku. Dan juga matikan dia jadi ak. Ada tak angin keluar? Ada sikit. Itu sifat. Itu sifat, bukan makhraj, itu sifat. Sifat. Makhraj ni apa? Ni kita nak bunyikan huruf tersebut supaya mengikut kaedah ka, ka, ki, ku. Tu. Ingat balik, qaf tadi belakang, depan sikit daripada tempat yang tadi, ka, qa, ka. Tapi kedua-duanya menggunakan bahagian pangkal lidah yang diangkat ke lelangit lembut. Tu.
Nak habiskan tu. Kita habiskan terus lah kan, kita tengok berasap ke tak ni. Okey, ini kaedah, ini cuma teori. Okey, ini cuma teori dah, ulama-ulama meletakkan teori ni. Tapi kita kena ingat semula apa dia? Tajwid itu dia ada dua bahagian. Satu dinamakan sebagai tajwid teori, satu lagi dinamakan sebagai tajwid praktikal. Antara kedua-dua tajwid tadi, yang menjadi wajib adalah pada tajwid praktikal. Tajwid praktikal tu wajib, tapi nak dapatkan tajwid praktikal tu paling-paling tidak kita kena ada dulu teori menyebab apa pada benda tu. Jadi ini dia di teori dia. Okey ya. Lepas ni kena buat latihan lah. Okey, selesai bahagian halqum dan juga bahagian pangkal lidah. Okey. Jadi sekarang ni kita dah pun masuk bahagian makhraj yang kedua, iaitu bahagian al-lisan, bahagian lidah. Okey. Lidah ni dia banyak bahagian. Kenapa lidah banyak bahagian? Sebab lidah tidak bertulang. Orang Melayu kata kerana lidah tidak bertulang. Okey. Jadi sebahagian besar makhraj huruf hijaiyah ni duduknya pada bahagian al-lisan. Dan juga ulama mengatakan kalau orang tu tidak ada lidah, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik. Sebab apa? Sebab lidah. Banyak makhraj, banyak huruf-huruf yang keluarnya dekat bahagian lidah. Yang pertama tadilah bahagian pangkal lidah. Kemudian daripada pangkal lidah dia pergi ke bahagian tengah lidah. Tadi lidah bahagian pangkal, sekarang ni dia pergi ke bahagian tengah lidah. Huruf apa yang keluar dekat bahagian tengah lidah? 3 huruf yang keluar dekat bahagian tengah lidah, iaitu yang pertama huruf jim, ja. Kena kenal ja, ji, ju, iaitu 3 huruf ni bahagian tengah lidah yang dia naik ke atas. Jangan letak ke tempat lain, jangan keluar ke tempat lain. Saya kan jim duduk kat mana? Bahagian depan lah ada kan. Jim bahagian depan dia naik ke ja, tak ada. Untuk 3 makhraj ni dia duduk di bahagian tengah lidah. Jadi menggunakan tengah lidah. Okey. Yang pertama huruf jim, ja, nampak ja, ji, ju. Lidah ni dia akan naik ke atas. Ja, ji, ju. Pertama jim. Yang kedua huruf shin. Shin orang Melayu kita panggil apa? Sin besar. Betul? Sebab dulu saya pernah join dengan makcik-makcik tu ngaji, dia kata ni sin besar. Saya pun dah confuse, aku tak pernah tahu pula. Ustaz tak bagi tahu pun itu ada sin besar ni. Tapi bila jumpa tak apalah. Itu dia kaedah dia nak mengenal huruf tu. Okeylah. Pernah lagi yang saya masih ingat sampai sekarang ni apa dia? Dia kata dia dah habis baca Jahama. Tahu? Jahama ke Johama? Sampai ke sudah saya nak tanya, saya malu. Itulah orang mengatakan kalau malu bertanya sesat jalan. Nak tanya malu, tapi tak tanya confuse. Apa benda ni tu? Rupa-rupanya itu adalah juz amma. Juz amma ni apa dia? Tu juzuk yang ke-30 tu. Dia kata dia dah habis baca tu. Tapi namanya Jahama, dia kata. Jahama. Saya confuse, tapi saya je lah. Bukan apa, nak kata tak tu kan, takut macam nampak sangat tak tahu. Tapi kesudahannya saya tahu jugalah benda itu. Namanya adalah juz amma. Juz amma tu juzuk yang ke-30 tu. Amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Okey, tu adalah juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30 tu juga adalah daripada Al-Quran. Jangan tak tu pula. Sebab ada yang cakap, Ustaz, saya tak baca Quran lagi Ustaz. Saya baru baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang tu bukan Quran ke? Bukan. Yang tu juz amma. Juz amma tu juga adalah sebahagian daripada Al-Quran. Tapi saya tak salahkan dia. Sebab apa? Sebab yalah, kita tak tahu orang macam mana kan. Tak boleh dia tengok nak hukum, tengok tak pandai ngaji ni, tak boleh. Sebab kita tak tahu, kita tak duduk kat situ. Tapi apa yang perlu kita buat, kongsi je lah, bagi dah tahu. Okey, yang pertama huruf jim, yang kedua huruf shin, sya. Nampak? Sya, shi, shu. Duduk kat mana? Duduk bahagian tengah lidah yang naik ke atas. Yang ni saya rasa ada yang mengguna tempat lain. Huruf shin ni dia tak guna bahagian tengah lidah, dia guna bahagian lain. Cuma saya tak ingat kat mana. Tapi ada.
Okey, untuk malam ni saya nak bagi tahu je lah. Bahagian tengah lidah ni, yang pertama huruf jim, jajiju, yang kedua huruf shin, sha, shi, su, sha. Minasyaitan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ni dia akan naik ke atas. Nasyaitanir rajim. Tu huruf shin. Dan juga yang ketiga adalah huruf ya. Ya ni rupa-rupanya duduk dekat bahagian tengah lidah. Cuma kita je meletakkan dia dekat tekak. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul tak? Betul tak? Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan kaedah dia, ulama meletakkan kaedah nak menyebut huruf ya menggunakan bahagian tengah lidah yang diangkat ke langit keras. Langit ya. So bacaan dia macam mana? Iya, ya. Tak bukan marah ya. Macam nak marah aja. Tak, itu kaedah nak menyebut tu. Saya bersungguh sikit lah. Ya, ya. Nampak lidah dia akan naik ke atas. Ya, yi, yu. Walaupun kita nak buat yi, tetap bahagian tengah lidah dia akan naik ke atas. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ayyaman ma'dudat. Okey, ya. Bukan di bahagian tekak. Kita baca Fatihah, kita guna bahagian tekak. Iyyaka na'budu wa nampak? Wa lidah naik tak? Lidah tak naik. Maknanya dekat situ makhraj yang kita gunakan adalah salah. Salah. Habis tu berdosa tak? Batal ke sah ke solat kita? Kalau kita baca iyyaka na'budu, sah ke batal ke solat kita? Kita tak menggunakan makhrajnya. Rasa-rasa salah tak? Rasa-rasa salah lah. Rasa-rasa sah ke batal ke solat kita? Dah 40 tahun dah solat ni. Sah ke batal ke solat kita? Mengikut kaedah. Tapi yang ni perlu diperhalusi lagi dalam kuliah fiqh. Nanti kena tanya fiqh lah. Cuma dalam bahagian tajwid, bacaan tersebut dikira salah sebab tidak mengikut kaedah ataupun makhraj huruf. Nak tahu sah ataupun batalnya solat, kena duduk dalam fiqh. Jangan kita pakat taram je, nama asal ustaz je semua kita tanya. Asal ustaz je semua tanya. Usul fiqh pun tanya ustaz, tajwid tanya ustaz, apa lagi, hadis tanya ustaz. Sedangkan dia ada pengkhususan yang tertentu. Kalau saya tiba-tiba orang tanya pembagian harta pusaka, Sadaqallahul Azim lah jawapan dia. Sebab bukan bidang saya. Walaupun segala-galanya tu duduk dalam Al-Quran, kan, segala-galanya tu duduk dalam Al-Quran, tapi bukan bidang saya. Jadi saya Sadaqallahul Azim. Sebab jawapan dia saya tak tahu. Kalau tanya ba bayi atas bunyi macam mana, insya-Allah boleh jawab. Kan, ba bayi atas bunyi ba, boleh dah jawab. Kalau tanya berkaitan yang lain tu, saya kata je lah saya tak tahu. Tak ada lah rasa-rasanya. Kalau rasa-rasa, tiba-tiba saya cakap rasa-rasanya, fahamlah waktu tu saya dalam keadaan terdesak, tak tahu nak jawab apa. Jadi tinggalkan rasa-rasa tersebut. Okey. Itu bahagian yang kedua. Bahagian huruf yang kedua? Huruf yang ketiga lah. Huruf jim, shin dan juga ya. Bahagian mana? Bahagian tengah lidah naik ke atas. Bahagian berikutnya pula, bahagian masih lagi duduk dalam bahagian lidah, tapi huruf ini adalah huruf yang paling susah nak sebut, paling susah nak buat. Dan dijakatkan juga bahasa Arab itu adalah bahasa huruf ni. Huruf apa? Huruf dad. Dia kata apa? Bahasa Arab itu adalah lughatud dad. Bahasa Arab itu adalah bahasa dad. Sebab apa bahasa dad? Sebab susah. Susah ke senang nak belajar bahasa Arab? Kalau saya susah. Sebab apa susah? Sebab susah lah. Dia banyak sangat benda. Satu perkataan dah boleh pecah jadi berapa? Kalau ikut wazannya dia dah jadi 14. Hiya huma hum huwa huma hunna, kan, apa semua tu. Hak tu saja dah ada 14 yang saya nak kena payahlah bagi saya.
Okey. Jadi yang berikutnya pula adalah masih lagi menggunakan bahagian lidah, iaitu huruf yang keluar dekat sini adalah huruf dad. Huruf dad ni macam mana? Kita menggunakan bahagian sisi lidah. Yang ni insya-Allah saya amat yakin ramai di kalangan kita yang baca salah. Nanti saya tunjukkan yang salah tu. Kalau terkena minta maaf ya. Okey, huruf ini menggunakan bahagian sisi lidah, sama ada bahagian kiri ataupun kanan lidah kita. Ikut kita selesa kod mana. Yang mana bahagian sisi lidah ni dia akan pergi pula ke gigi geraham sebelah atas. Kalau orang tanya, ustaz, gigi geraham dah tak ada, macam mana? Dua cara. Yang pertama, kita letakkan dekat tempat di mana gigi geraham tu tumbuh. Yang pertama. Yang kedua, tumbuhkan segera. Maksud dia try lah pakai gigi palsu, tengok macam mana. Tumbuhkan segera. Sebab apa? Sebab huruf dad ni menggunakan bahagian sisi lidah. Ingat, sisi lidah, bukan hujung lidah. Kebiasaannya kita menggunakan bahagian hujung lidah, betul? Bahagian hujung lidah yang dia naik entah ke mana. Kadang-kadang dia naik ke langit, kadang-kadang dia naik ke gigi. Waladda, yang tu ke mana pergi? Kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dekat mana pergi dah? Habis dah, lepas ni takut dah nak jadi imam lah. Takut dah nak jadi imam lepas ni duduk belakang je dah. Sebab apa? Sebab orang dah tahu dah ni, rahsia-rahsia ni dah tahu. Okey, huruf dad ni menggunakan bahagian sisi lidah yang dia akan pergi ke gigi geraham sebelah atas. Kalau kita selesa belah kanan, letak belah kanan. Kalau kita selesa belah kiri, letak belah kiri. Sebab apa? Sebab lidah kita kan ada dua belah, belah kiri dan kanan. Gigi geraham kita juga ada dua, belah kiri dan kanan. Jadi kita hanya ibaratnya ni lidah dan ini gigi geraham, dia hanya akan pergi macam tu je. Okay. Waladdo. Okay. Kalau kita menggunakan bahagian depan lidah, biasanya kita akan jadi waladdo, kan? Waladdallin dengan bahagian sisi lidah waladdo. Ada beza tak bunyi? Ada? Kalau ada, alhamdulillah. Jadi dia ada beza bunyi. Okey, dia ada beza bunyi. Kebiasaannya kita menggunakan bahagian depan lidah, betul? Biasanya. Biasanya kita menggunakan bahagian depan lidah. Pernah satu ketika tu saya jadi fasilitator untuk imam qaryah kat Jengka ni lah. Bila dah jadi fasil untuk imam qaryah kat Jengka ni, kena faham lah, salah satu imam ni kat Jengka ni ayah saya. Jadi saya tengok ayah saya ni kena kumpulan hak mana satu, saya ngalat, saya tak nak kumpulan tu. Sebab apa? Takkan kita nak ngajar ayah kita kan? Walaupun jadi tak kenalah waktu tu, saya rasa waktu tu. Jadi saya pun ada jadi satu sesi untuk satu kumpulan imam. Sampai dekat surah Fatihah tu saya menerangkan kaedah-kaedah. Sebab benda semua dah ada kan? Benda semua dah ada hard copy waktu tu. Dan kita pun terangkan je. Sampai dekat huruf dad ni, saya pun menerangkan huruf dad. Okey, menerangkan huruf dad dah sampai tu. Saya tengok ada seorang imam tu, dia macam tu. Dia macam, lepas tu, tak lama lagi saya confused, dah kenapa pula Pak Imam ni kan? Takkan sawan pula. Jadi bila dah macam tu, saya pun tanya, Ustaz, kenapa macam tu Ustaz? Saya nak cuba letakkan dekat huruf dad, tapi bila saya buat sampai kat gigi taring je. Saya buat dekat gigi taring je, itu pun dah macam tu dah. Walau sampai kat gigi taring je. Kalau nak sampai kat gigi geraham ni, saya kata agak-agak Ustaz, kalau nak sampai kat gigi geraham, mau kepala pasing belakang rasanya. Kenapa dia jadi macam itu? Sebab dia menggunakan bahagian hujung lidah yang nak pergi ke gigi geraham belakang ni. Sampai tak? Sampai tak rasa-rasa ni hujung lidah ni? Hujung lidah nak pergi kat gigi geraham yang belakang. Macam mana bunyi dia? Walau memang kepala pusing sekali lah.
Tapi dia kata, Ustaz, saya buat tu baru sampai gigi taring, Ustaz. Gigi taring tak sampai lagi gigi geraham. Sebab apa? Sebab menggunakan bahagian hujung lidah. Dalam kaedahnya bukan menggunakan bahagian hujung, tapi kita guna bahagian sisi, tepi. Ibaratnya sepanjang tepi lidah ni duduk menempel dekat sepanjang gigi geraham tu. Walau golin. Okey, jangan sesekali menggunakan bahagian hujung lidah. Mau tergeliat lidah tu nak sampai ke belakang tu kan. Jadi jangan ya. Macam saya cakap tadi lah, pada kebiasaannya dalam bahagian makhraj huruf ni, bahagian itu hanya duduk dekat, bergerak sekitar dia sahaja. Tak ada lah dia nak pergi tempat-tempat yang jauh. Boleh Okey, jadi saya rasa cukup dululah setakat itu. Teori berkaitan dengan makhraj huruf, dalam rangka kita nak, bukan sekadar nak baca tu dia jadi sedap, tapi nak baca tu dia jadi betul. Betul tu apakah indikator betul tu? Betul tu adalah sama macam yang Nabi baca. Macam mana kita nak tahu sama macam Nabi baca? Maka dia perlukan kepada pengiktirafan lah. Siapa yang boleh mengiktiraf dia? Orang yang telah pun, orang yang dah dapat bacaan yang macam itu, yang dah dapat pengiktirafan tu, maka dia insya-Allah boleh mengiktiraf bacaan. Okey, saya dengar boleh, saya nak dengar boleh, nak iktiraf saya tak nak. Okey, saya tak reti nak mengiktiraf, tapi kalau dengar tu boleh lah kan. Tapi pada kebiasaannya kita, bacaan kita tu dah okey dah, yang boleh baca insya-Allah okey. Cuma yang tersangkut-sangkut sikit sebab kita jarang berjumpa dengan bacaan tersebut. Jadi insya-Allah kita tangguhkan dulu kelas kita ni, kuliah kita pada malam ni sampai makhraj khas, iaitu makhraj huruf dad. Dan juga insya-Allah waktu yang akan datang kita akan sambung lagi dalam bahagian makhraj yang lain. Sebab risau juga tu, kalau nak habiskan semua ni, saya takutkan balik tak jumpa rumah. Takut balik tak jumpa rumah, tak jumpa jalan rumah kan. Okay, jadi cukup setakat ini dulu pertemuan kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi cukup setakat ini dulu pertemuan kita. Mohon maaf anda ada terkasar bahasa, tersinggung dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar.